Selamat sejahtera kepada Puan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Uimeifeng, nomor metrik saya ialah 03DDD20F1005. Kumpulan kami terdapat 4 orang, yaitu yang pertama adalah saya Uimeifeng, Muhammad Arimizan, Angija dengan Mukesh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk kajian pemikiran tokoh etika dan peradaban. Tokoh yang kumpulan kami akan kajian ialah beliau adalah Ibu Khaldun. Saya akan membentangkan tentang biodata Ibu Khaldun. Nama sebenar Ibu Khaldun ialah Abu Rahman bin Muhammad bin Muhammad. Beliau dikenali dengan Ibu Khaldun kerana dihubungkan dengan garis keturunan karnianya yang ke-9, yaitu Khairi bin Usman. Beliau dilahirkan pada tahun 27 Mei 1332 di Tunisia dan meninggal dunia pada tahun 17 Mac 1406 Masehi di Karina, Marseille. Beliau dikebumikan di luar Bandu Nice, yaitu kebubuhan Al-Musi. Beliau berasal daripada keturunan Arab Yaman dan merupakan salah seseorang bakal sejarah Arab terganggu. Beliau juga dikenali sebagai bapa kepada sejarah, kebudayaan dan sains sosial. Ibu Khaldun beliau lahir dari keluarga kelas atas Andalusia keturunan Arab dan beliau juga menerima pendidikan daripada beberapa guru terbaik di kotanya. Bapa beliau merupakan seseorang yang ahli dalam bahasa dan sastra Arab yang bernama Abu Abdullah Muhammad dan telah wafat pada tahun 749 Hijrah akibat wabak pes yang melanda Afrika Utara. Ibu Khaldun berkat pendidikan itu untuk membantu membentuknya menjadi seseorang intelektual dengan minat mendalam dalam masalah politik dan sosial. Jawatan yang disandang oleh Ibu Khaldun termasuklah setiap usaha negara di Istana Sultan Abu Ishaq dan Sultan Abu Aman, dan beliau juga memegang jawatan anggota Majlis Islamiyah di Syekh Maghribi, dan dia juga pernah menjadi ketua hakim negara di Mesir, dan dia juga merupakan seorang penada misteri di Bagus. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang latar belakang kehidupan Ibu Khaldun. Keluarganya berasal dari keturunan Arab Yaman yang datang ke Sepanyol semasa pembukaan Sepanyol oleh tentera Arab Muslim. Keluarganya menetap di Kamayur kemudian berpindah ke Seminoe Spanyol. Keluarga Ibu Khaldun merupakan antara keluarga terpenting di Seminoe dan memegangkan jawatan pentadbiran dan politik. Beliau telah kehilangan ibu dan bapaknya akibat wabak kusta yang melandangkan dalam kampungnya. Yang itu sahaja yang saya akan membentangkan hari ini. Terima kasih Puan dan rakan-rakan sekalian. Selamat sejahtera Puan dan semua. Nama saya Angija dan nombor metrik saya ialah 03DDT
20F1081. Hari ini saya ingin membentangkan perjalanan hidup Ibnu Khaldun mengikut garis masa, pendidikan Ibnu Khaldun, dan pelibatan politik tentang Ibnu Khaldun dalam kajian pemikiran tokoh etika dan peradaban. Pertama, saya akan masuk topik perjalanan hidup Ibnu Khaldun mengikut garis masa. Dalam tahun 1349, bapa dan sebilangan besar gurunya meninggal dunia, dan beliau berhijrah ke Maroko. Dalam tahun 1363, beliau menjadi duta Raja Moor di Granada kepada Perdu Kejam Castile, the Kura of Castile, sewaktu pemerintahan Tunisia dan Maroko. Dalam tahun 1375, beliau diusir daripada Granada disebabkan sejarah politik lepas, dan beliau kembali ke Algeria dan menghabiskan masa 4 tahun menulis mukadimah. Dalam tahun 1382, beliau berhijrah ke Mesir dan menghabiskan riwayatnya sebagai guru dan pensyarah di Universiti Al-Azhar dan beberapa universiti lain. Beliau pernah dilantik sebagai hakim di Iraza oleh Sultan Abdul Abbas, pemerintah Kairo. Dalam tahun 1387, beliau sempat mengerjakan haji sebelum meninggal dunia. Kedua ialah pendidikan Ibnu Khaldun. Beliau mendapat pendidikan awal daripada bapaknya dengan mempelajari asas-asas agama seperti Al-Quran, fiqh, hadis, dan tauhid di Masjid Al-Quba, Tunisia. Beliau menghafal Al-Quran sejak kecil. Setelah dewasa, beliau belajar linguistik bahasa Arab seperti Nahwu dan Saraf, Usuluddin, dan kesusasteraan. Beliau mempelajari bahasa Arab daripada bapa beliau, Muhammad bin Abdul Muhaimin Al-Harami, Muhammad bin Sa'ad Al-Ansari, Muhammad bin Sawasi Al-Ghazali. Beliau turut mempelajari mantik, sains, falsafah, matematik, dan sejarah daripada beberapa orang ulama terkemuka pada masa itu seperti Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Ketika berusia 18 tahun, beliau terpaksa berhenti belajar kerana Tunisia ditimpa wabak Down. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran tinggi di Fez dengan beberapa orang guru dan ulama yang terkenal. Bidang ilmu yang diterangkai dan dikuasai oleh Ibnu Khaldun ialah bahasa Arab, Nahwu dan Balaghah, mustalah hadis, sastra, fiqh, usul fiqh, mantik, sains, falsafah, matematik, sejarah, ekonomi, politik, dan sosiologi. Bidang ilmu yang telah diistilahkan, diperbaharui dan dimajukan oleh Ibnu Khaldun ialah ilmu sejarah dan persejarahan, politik, ekonomi, sosiologi, biografi, kesusasteraan, karang-mengarang, dan psikologi pendidikan. Akhir sekali ialah pelibatan politik tentang Ibnu Khaldun. Beliau bermula sebagai tukang stempel surat di bawah pemerintahan Ibnu Tafrakin, dan beliau menjadi setiausaha Sultan Abu Idnam di Tafrakin dan Abu Zaid. Seterusnya, beliau melibatkan diri dengan Amir Abu Abdullah Muhammad, musuh Sultan Abu Idnam, untuk merebut kuasa dan tata pemerintahan di penjara selama 2 tahun. Dan beliau juga menjadi setiausaha dan penasihat Abu Salim, penguasa Maroko, dan menjadi duta Raja Moor di Granada. Seterusnya ialah beliau menjadi Perdana Menteri setelah menerima tawaran Abdullah Muhammad Al-Habsyi kerana tidak sefahaman dengan pemerintah Maroko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam bin Muhammad Aris. Hari ini saya ingin menceritakan tentang pemikiran Ibnu Khaldun. Okey, pemikiran Ibnu Khaldun memberi impak kepada sejarah, sosiologi dan ekonomi. Okey, dari segi ekonomi, memberi impak kepada manusia dan ekonomi, teori pengeluaran, teori nilai, wang dan harga, teori pengagihan dan teori sistem pasaran. Okay, first, manusia dan ekonomi dia berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan falsafah Islam, dan dianggap manusia sebagai manusia Islam memerlukan pengetahuan ekonomi untuk penuhi misi di dunia. Okay. Seterusnya, teori pengeluaran. Dia menghentikan keseimbangan penawaran dan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi dan pembahagian tenaga buruh berkait rapat dengan pasaran. Seterusnya, teori nilai, wang dan harga. Nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam proses pengeluaran. Seterusnya, teori pengagihan. Pembahagian ekonomi kepada 3 sektor. Yang pertama pengeluaran, kedua pertukaran dan yang ketiga perkhidmatan awam. Terdapat 3 elemen utama harga barangan, iaitu gaji, untung dan cukai. Okay, seterusnya teori sistem pasaran. Sistem pasaran perlu campur tangan kerajaan dan dalam ekonomi, kawalan pasaran ceguh penipuan. Seterusnya, sejarah. Pandangan ilmu Khaldun. Sejarah berkait rapat dengan latar belakang suatu masyarakat, penekaan aspek dalam sesuatu peristiwa. Seterusnya, kesalahan yang sering dilakukan oleh ahli sejarah. Salahnya tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai peristiwa sejarah dan kegagalan menguasai ilmu yang sepatutnya. Seterusnya, perkara yang dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan analisis sejarah. Mengkaji peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar, mengkaji kira pengaruh iklim dan alam sekitar. Seterusnya, sosiologi. Cetus pemikiran baru memberi impak pada sistem sosial manusia berubah. Okey, faktor-faktor cetus pemikiran baru merubah sistem sosial manusia, iaitu pengaruh iklim ataupun makanan, emosi dan jiwa manusia, faktor kemampuan berfikir, bentuk muka persekitaran. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada puan dan semua. Nama saya Mukesh Periasami dari kelas DDT 3C, nombor matrik 03DDT 20L1058. Tajuk kita hari ini adalah kajian pemikiran tokoh etika dan peradaban Ibnu Khaldun. Saya nak bincangkan tentang sumbangan Ibnu Khaldun. Pertamanya adalah penglibatan dalam aktiviti sosial dan politik. Beliau pernah menyandang beberapa jawatan dan pernah berkhidmat dengan beberapa orang perintah. Banyak menyandang jawatan penting seperti Setiausaha Negara, anggota Majlis Ilmiah, anggota Jabatan Setiausaha dan sebagainya. Jabatan tersebut memberi peluang untuk berkhidmat kepada negara dengan lebih berkesan. Yang keduanya adalah sumbangan dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Memberi panduan yang baik kepada manusia, merupakan pelabur kepada pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah, politik dan sebagainya. Pemikiran beliau sering dijadikan wacana, tema seminar, persidangan ilmiah dan testis di peringkat pengajian tinggi ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Sebuah anugerah ilmiah yang prestiji dinamakan sempena nama beliau iaitu Ibnu Khaldun Chair of Islamic Studies di Amerika dan juga diabdikan di dalam sebuah universiti di Jakarta, Indonesia iaitu Universiti Ibnu Khaldun. Sumbangan ketiganya adalah karya agung Ibnu Khaldun. Al-Muqaddimah merupakan karya agung Ibnu Khaldun dalam bidang persejaraan. Buku ini merupakan ensiklopedia sintesis mengenai metodologi sains kebudayaan yang penting. Buku ini membantu ahli sejarah dalam penghasilan kajian yang benar dan ilmiah. Buku ini membahaskan secara terperinci tentang sejarah dan persejarahan. Isi kandungan dalam buku ini dibagikan kepada 2 bahagian asasi, contohnya disiplin falsafah, falsafah sejarah dan sebagainya.
tidak asasi pula geografi, kebudayaan, politik, agama dan juga sebagainya. Mukadimah ialah sumbangan yang agung dalam bidang persejahteraan yang merupakan percubaan awal untuk memahami perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia. Sumbangan yang seterusnya adalah pengasas falsafah sejarah. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan atau maklumat tentang masyarakat manusia, iaitu perubahan yang berlaku pada sifat manusia seperti kemarahan dan sebagainya. Secara ringkas, daripada definisi, sejarah dan masyarakat adalah satu yang mempunyai kesamaan realiti yang berhubung kait antara satu sama lain. Konsep ini berbeza dengan berpendapat Herodotus yang seorang ahli sejarah Yunani membatalkan bahawa Tuhan telah campur tangan secara langsung dalam menentukan sejarah manusia dan bukan manusia itu sendiri yang menentukan sejarahnya. Ibnu Khaldun telah menetapkan beberapa prinsip untuk sejarah. Menurut beliau, manusia sendiri yang menentukan sejarahnya, kecuali merupakan yang melanggar hukum Allah, sama ada hukum tersurat dalam wahyu atau tersirat dalam hukum alam akan menentukan Allah. Berjaya memunikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah. Sumbangan yang seterusnya adalah sebagai kebudayaan. Merupakan penggiat budaya dan kesusastraan Arab, pengajian kesusastraan dengan Syekh Muhammad di Tunisia dimanfaatkan untuk menajamkan kemahiran dalam bersyair. Banyak menghasilkan syair semenjak kanak-kanak lagi. Kemahiran Ibnu Khaldun dalam bidang syair jelas kelihatan dalam karyanya Al-Muqaddimah apabila beliau menambahkan tentang syair Arab. Dan sumbangan yang terakhirnya adalah sebagai bapa ekonomi Islam. Ibnu Khaldun dikenali sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikiran teori ekonomi yang logik dan realistik. Ibnu Khaldun telah mengutarakan beberapa prinsip falsafah seperti keadilan, hardworking dan sebagainya. Ibnu Khaldun melihat manusia sebagai memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi. Manusia perlu menjauhi perbuatan jahat, sebaliknya perlu mengikut ajaran Islam untuk memberi keutamaan kepada masyarakat akhirat. Beliau juga mengumpulkan teori bahawa perekonomian sentiasa berada dalam keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Menurut beliau, faktor pengeluaran seperti tanah telah tersedia, faktor Buddha masih dianggap faktor terpenting dalam proses pengeluaran. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahawa kenaikan paras harga barang yang tetap amat perlu untuk mengawal tahap produktiviti. Sekian.